5 kebaikan unit trust untuk anak muda. Nantikan. Selamat datang Haziq. Sekejap. Ada orang join ke? Oh, dah ada orang join eh? Awalnya. Lajunya set. Laju, pantas. Tak tahu nak letak phone ni kat mana. Oh, tak ada stand Ada stand cuma macam mana nak cakap eh? lighting. Dia macam stand tu macam ni. Ni kan meja. So, Tak apa. ada juga yang nanti letak dekat tapi okey macam ni. Okay je. Alright. Okay. Saya punya sound okay ke? Okey sound dia. Okay. Kenapa? Ya, okay. Video okay kan? Video okey. Apa ni? Filter tak ada. Boleh lah. Boleh lah. Boleh filter lah. Oh ya? Ada ikon muka smiley tu. Wish. Selamat datang Fahan Rosalan. Oh, Farhan. Hai Farhan. Fahan boleh dengar suara kita orang ke? Okey ke? Pak Am boleh dengar tak Pak Am? Fahan. Fan Miss Emma. Ni friendly sini. Ini sahabat baik. Oh, okay. Welcome Syazana. Ni semua followers Emma Rose ni. Oh, sebab saya tak pernah live kan. So, Okay, Faizal okay. Okay, clear. Okay, kita bagi masa orang masuk kejap. Lepas tu kita akan sementara saya main filter tu. cari filter dulu. Cari dulu filter. Cari filter lawa-lawa. Muka tak apa nak lawa. Apa, dah malam. Okay. Right. Selamat datang Syuk Asraf. Okay. Senang. Dah tak payah pakai lighting IG pun tak apa. Okay, cantik macam ni. Boleh. Okay je kamera macam ni. Okay. Dia penting dengar suara tu. Betul. Dengar point. Kita nak dengar So, point. kita tengok siapa ada kat sini who's watching. Ada Sam L, ada Faizal, ada Farhan. Mari kita wave sikit. Boleh wave Boleh. Ingatkan host je. Okay. Mana lagi? Agaknya orang kecewa. Kut tunggu tadi tengok tak ada. So, dia lambat sikit tadi ada technical problem. So kita akan start dalam beberapa saat lagi. Selamat datang Syuk. Farhan tak reply pun. Macam dia menjadi silent. Ada dia reply kat komen. Ada dia reply dekat komen. Ada ke? Macam tak nampak asal kat sini macam. Mungkin host kot nampak. Oh, I tak nampak you boleh nampak ada orang komen ke? Ada. So live dekat IG macam ni lah. Sebab tu I macam kurang sikit IG ni. Sebab macam ni. Tapi kalau kat TikTok you live memang sekejap je lah. Alright. So kita boleh start kot. Dah ready kan? Okay. Okay. Selamat datang Aisyah, Syahir, Syuk, Balkis. Okay, so kita boleh mulakan dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi. Selamat kembali ke rancangan Sembang Santai Don.
setiap Rabu 10 malam. Saya Don, host anda malam ni. So minggu ni saya bawakan anda seorang orang yang power dalam bidang dia. So nama dia Emma Rose, seorang kenanga unit manager. So dia pernah ada kat depan mata kita kan. So malam ni saya tak nak cakap banyak. Kita nak speaker kita cakap banyak. So kita pass dekat kita punya speaker untuk intro dia. Dia punya background dia. So Miss silakan. Intro background Okay, saya nak kata power tu tak power. Thank you Don. Sebab invite Lau untuk IG live malam ni. To be frank, memang tak pernah buat IG live pun before this. And nak kata power tak power, biasa-biasa je. Cumanya jadi unit trust consultant ni, satu key point dia adalah you kena alert dengan market situation lah. And you kena faham lah apa benda yang you buat sebenarnya sekarang ni. So, okay. Saya Emma Rose, kenanga unit manager. Okay, kalau kata unit manager ni dah boleh recruit satu team dah sebenarnya. So apa yang saya buat adalah saya manage portfolio klien untuk investment. Sebenarnya Farhan ni klien saya tau Don. Oh. Tapi kenapa dia ada orang je yang live kenapa Dia macam keluar masuk. Oh ya. So dekat sini ramai ke? Sebab saya tak nampak berapa orang yang join kita punya live dan saya tak boleh nak sebut nama. Kita ada Balkis, Farhan, Farah dengan Aisyah. Okay. Tak I have no idea siapa. Mungkin lepas ni Don boleh highlight nama, petik nama dia orang ni. Boleh. So saya punya background saya bukannya ambil ekonomi pun. Kan, saya dulu study ambil diploma syariah and law. Lepas tu saya sambung degree dalam corporate communication. Lepas tu dah berapa lama saya bekerja, saya join, along the way saya bekerja tu dan masa saya belajar degree lagi saya dah buat unit trust. Tapi tak serancak sekarang lah kan. Dulu buat main-main. Lepas tu bila dah bekerja kan, bila kita nampak hasil kita buat unit trust ni, hasil dia lagi best daripada bekerja and kita ada flexibility. So saya pun terus berhenti and decided untuk buat full time unit trust ni. So saya buat dah full time dalam lebih kurang dah dekat 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dah naik manager Ha? 3 tahun dah naik manager? Dah ni buat full time. Boleh lah. Okay. So tu sikit sebanyak background Emma Rose. Kalau kita nak cerita panjang nanti kita punya topik tak masuk pula. So korang pandai-pandai lah follow IG Miss Emma ni kan. Okay, so untuk yang baru masuk, tadi ada baru masuk Farah, Ajin dengan Aizah. So kalau korang ada soalan tentang unit trust, korang tanya je dekat komen ataupun dekat question icon bawah tu. So nanti saya akan pop up untuk Miss Emma jawab. So rugilah korang tak tanya seorang manager kat company unit trust ni. Jangan puji tu. Okay. So kita dah tahu background kita punya speaker. So kita tak nak buang masa, kita terus masuk ke topik kita malam ni, iaitu 5 kebaikan unit trust untuk anak muda. So saya nampak ramai lagi orang tak tahu apa benda penatang apa unit trust ni kan. So malam ni insyaAllah korang boleh faham lah kan apa benda unit trust tu kan. So apa dia? Orang Terengganu ke apa cakap macam tu? Dia tak sedap bunyi. Tapi mungkin kita boleh tanya kot dekat kita punya audience, siapa yang dah ada akaun unit trust? Cuba type. Walaupun saya tak boleh baca, saya baca. So Miss Emma tak boleh baca, so saya akan bacakan lah siapa yang dah ada. Sebab takut kan kita cerita-cerita unit trust, korang pun tak tahu apa benda unit trust kan. Yelah, kena tahu target audience lah. Target audience, kita kena tahu audience kita siapa. So sekarang ni saya pun tak pasti audience kita siapa. Tak boleh baca kan? Okay. So Farah Naila tak ada, Aisyah belum, Balkis ada. Ni memang dia seorang konsultan pun. Dan Izzak, dia angkat tangan. Maksudnya ada kot kan? Ya, Izzak tu klien saya. Klien juga? Okay, so
So ada Izzat, ada Pak An dalam ni, klien Pak. list Pak An pernah angkat tangan. Okay. So kita ada 3 orang yang ada, 2 orang belum ada. Okay. Oh, okay. So Alhamdulillah. yang ada ke belum ada pun, korang boleh lah standby buku kan, nak salin ke apa kan. Alright. So kan nak buang masa kan, kita dah tahu dah siapa yang ada, siapa belum. So mungkin kita masuk terus. Apa kebaikan pertama unit trust ni untuk orang muda? Kita semua muda lagi dalam ni. Dia sebenarnya kebaikan unit trust dia relate to everyone. Cumanya bila kita sebut pasal golongan muda ataupun belia ni kan, kita punya skop tu nampak lagi kecil. Padahal sebenarnya unit trust ni tak kira umur pun kan. Lepas umur 20 tahun dah boleh buat account dah unit trust. Okay, tapi bila kita sentuh tentang tadi kata anak muda kan, youngsters lah. Youngsters. Okay, youngsters ni kalau saya cakap pasal youngster, apa yang orang kata terlintas di fikiran Don? Apa yang Don fikir bila golongan muda ni, apa yang Don fikir? Oh, kita tanya audience lah. Dan kita punya audience ni semua muda-muda. Muda dengan darah muda kan. Sebut muda, apa yang kita boleh relate bila kita sebut muda kan? Takut rugi, Balkis cakap. Ingatkan dia nak jawab camping dekat Genting. Minum Sabak. So, bila sebut muda adalah kita ada masa yang panjang lagi. Kita ada long way to go. Sebab unit trust ni adalah sangat sinonim dengan unit trust investment ni adalah sangat sinonim dengan long term. Medium to long term investment. Which is very good lah kan. Tapi sebelum tu sebelum kita nak explain nak further to our topic 5 kelebihan tu, kita kena tahu dulu apa tu unit trust. Okay? Okay, unit trust ni adalah kalau dalam bahasa Melayu dia unit amanah. Okay, unit trust ni adalah unit amanah. Orang tanya saya, unit trust ni sama dengan ASB ke memang? Okay, saya boleh kata dia nampak macam sama tapi bukan dia. Datuk Azhar Idrus kata bukan sama tapi bukan dia lah kan. Dia nampak sama tapi bukan dia. Ke Zizan? Zizan cover kita lah. Dia nampak sama. Ganu. ASB dia adalah unit yang kita beli harga tetap. Okay, kita beli dia harga tetap dan dia punya keuntungan berasaskan dividen dan juga dia bukan capital gain, dividen dengan bonus. Okay. Betul. Unit trust ni kita beli dia kan, kita beli dia dengan harga yang berubah-ubah. Harga dia tak sama seunit. Dan juga bila unit trust ni kita fokus kepada capital gain ataupun kita so call dalam bahasa Melayu kenaikan harga ni lah, harga unit. Harga seunit kan. Kita buy unit tau. So and then again unit trust pun ada dividen. And bukan setakat ada dividen je. Unit trust pun kadang-kadang bila kita bernasib baik, company tu rasa macam company tu untung besar ke dan sebagainya, dia akan distribute bonus juga. So bila unit trust ni dia ada 3 kelebihan. So apa itu unit trust? Kalau kata tadi tak sama dengan SB. So apa itu unit trust? Unit trust ni adalah kumpulan ataupun orang kata instrumen pelaburan secara kolektif yang mengumpulkan kesemua wang pelabur dalam satu fund. Dalam satu produk lah kita panggil, dalam sesebuah dana unit amanah. Yang mana dia ni diuruskan oleh fund manager. Bukan saya bukan fund manager ya. Kalau saya fund manager takkan live kat sini sebab busy. Sangat sibuk ya fund manager. Fund manager sekarang tengah busy sekarang ni. Okay. So tugas fund manager, itulah function fund manager. Dia menjaga dana dengan fund size yang besar. Okay, sebagai contoh fund A. Fund A punya pegangan fund size dia orang kata size fund dia besar, contohnya 500 million. Ni bukan kecil-kecil, ni bukan besar-besar ni bukan main kutu ni ya. Ini adalah fund size yang kita kira macam 500 juta tu yang memang
kita bila sebut 1 juta pun dah rasa besar. So boleh imagine kalau 500 juta yang dia manage tu, kiranya sangat besar. Dan membuktikan orang yang menguruskan dana ni adalah bukan orang biasa-biasa lah. Kan? Takkan nak takkan nak urus dana 500 juta orang biasa. So orang yang sangat orang kata dia punya credibility dia sangat besar dan dia memang dah well studied. Dia memang masuk, dia memang ambil course tu. Betul. Bukan macam kita, bukan macam saya unit trust consultant, ambil syariah law, ambil Mescom, tiba-tiba jadi unit trust consultant, bukan. Melingkup. Betul lah. Lepas tu boleh jadi pakar ekonomi instant. Itulah saya Kena disclaimer. Kena letak disclaimer. Saya kalau nampak macam saya explain tu bukan based on saya nak cakap saya pandai, tapi based on knowledge, dan kita punya tanggungjawab adalah untuk educate kita punya prospek, klien, audience dan sebagainya lah kan. Sebab yelah kita kena convey the right info untuk masyarakat. So again bila cakap pasal investment tadi, orang tanya, okay, kumpulan dana yang macam mana tu? Kan? Kumpulan dana macam mana tu? Okay, contoh macam siapa dekat sini ada main stock? Kat sini ada rasanya 2-3 orang. Don, ramai tak audience kita? Saya tak nampak kan? Siapa yang main saham? Kita ada Fatin, Balkis, Izzak, Faan, Farah, Aisyah dengan Sabriah. So kalau yang saya notice dekat situ, Izzak tu memang dia trade stock lah kan. Dia memang trader. So bila sebut pasal stok ni, stok adalah direct counter. Kita beli direct counter. Okay? Yang didagangkan di Bursa Saham Malaysia, BSKL. Dia punya indikator adalah KLCI. Sama macam unit trust. Kita punya indikator adalah KLCI. Okay? So nanti bolehlah cari detail-detail tu kan. Nak explain semua banyak panjang lah. Okay. So bila macam tu, kumpulan dana tu, contohnya kita bagi dekat unit trust, kita bayar 100,000 dekat unit trust, kita beli dana A. Dana A ni dia ada contoh mungkin lebih kurang 100 company dalam dana A. Yang fund manager beli different counter, dia beli different counter, different saham yang dia beli dalam satu dana tu. Adalah dia beli yang ni 5%, yang ni 2%, mengikut dia punya ni lah. Dia tengok yang mana yang berpotensi, yang tu dia lagi banyak belilah. So bila kita bercakap pasal ni, bila orang nak beli unit trust, kena study fund fact sheet. Dekat fund fact sheet tu ada semua detail. Berapa persen pegangan top holding, berapa persen. Normally klien suka tanya, ataupun orang yang dah familiar dengan unit trust, dia tanya top holding. Dia nak tengok top holding dulu. Okay. Tapi kalau jadi saya punya unit trust consultant, saya akan ajar lah macam mana nak ajar fund fact sheet. Nampak promote tu. Macam mana nak ajar, nak baca fund fact sheet dan sebagainya. Okay. So unit trust tadi dah faham, dah jelas kan unit trust ni apa kan? Adalah kumpulan dana, instrumen pelaburan yang kolektif yang mengumpulkan pelabur dalam sebuah dana amanah sahaja yang diuruskan oleh fund manager. Bukan diurus oleh saya. Saya cuma uruskan pelaburan anda, portfolio klien secara direct, tapi fund manager dia urus kumpulan dana tu. And bila kita cakap pasal dana ni, mesti dia ada syarikat-syarikat unit amanah kan. So dalam Malaysia ni kita ada lebih kurang 37 company dan lebih kurang 600 jenis fund unit amanah. Okay. So dalam lebih kurang 600 fund ni, untuk syariah kita ada lebih kurang 200 jenis fund syariah. So memang banyak sebenarnya produk unit amanah. Pilih je nak beli mana. Kan? Tapi of course kita akan pick the best. Kalau kita nak beli untuk klien, kita akan choose the best. So saya rasa macam kat sini jelas dia punya introduction kan. So bila dah introduction tu jelas, kita berbalik kepada nawaitu dan niat kita. Korang dah faham belum apa tu maksud unit trust? Boleh hadam ke tidak ni? Saya risau. Kau bagi love sikit. Nampak Don? Cuba bagi love. Kita punya speaker nak love. Baru bagi lebih. I need love. Jawapan unit trust tadi pun jawapan penuh. 10 markah tau.
Jawapan masuk unit trust. Apa instrumen pelaburan secara kolektif. Jawapan lengkap sebelum akad. Sampai yang cakap tu. Tak, saya cakap. Okey. Ingatkan ada yang komen. Adik Fatin adik dia komen tak pernah ni kot. Apa tadi? Pasal unit trust kot tadi. Dah lost kat mana komen tu. Oh, sebab banyak spam ke? Tiba banyak spam ke? Bukan, tadi dia komen tak ingat kat point mana. So tak apa, boleh je kalau Don nak pause saya ke apa ke kan. Just pause je, start center. Okay. So bila kita cakap pasal kebaikan unit amanah kepada anak muda. Kebaikan unit trust memang kita kalau nak cakap memang banyak kebaikan daripada keburukan dia kan. Saya boleh kata keburukan tu bila orang yang tak ada knowledge. Dia tak ada knowledge, so benda tu boleh jadi keburukan. Tapi bila kita melabur dengan orang kata kita ada knowledge, kita betul-betul teachable kan, insyaAllah kita akan sukses dalam kita punya investment. Again tadi kebaikan yang utama dia adalah bila melabur di unit trust ni, dia ada liquidity yang orang kata cepat. Yang kata dia mudah cair. Dia punya kecairan dia tu. Liquidity tu, kecairan. Saya ni tak berapa sikit kalau sebut kecairan dan saya macam lain macam je baik sebut liquidity lah. Kan? Sebab ada term dia memang dalam bahasa Inggeris. So itu macam nak sebut kecairan tu macam korang Google sendiri lah. Liquidity tu apa. So liquidity ni kecairan dalam bahasa Melayu. So apa itu kecairan? Kecairan duit yang kita maksudkan. Okay? So contoh melabur dekat unit trust ni dia tak ada tempoh matang tau. Bila dia tak ada tempoh matang, tapi again kita kena educate klien. Macam saya akan educate klien untuk bagi 3 tahun, tempoh 3 tahun. Sebab bahaya kalau tak bagi tahu klien 3 tahun tempoh untuk menunggu ataupun untuk buat profit. Sebab dalam tempoh setahun tu macam-macam boleh jadi. Macam tahun lepas market tak cantik. So bila tak cantik tak dapat untung macam klien nak. So orang yang masuk dalam bulan harga dah tinggi masa bulan 2 tahun lepas, harga RM1.6. So orang yang masuk lepas tu memang hancur sekarang ni. Sebab harga fund sekarang tu yang masa RM1.6 tu sekarang dah RM1.15, RM1.12. So dia memang tengah hancur lah sekarang ni. Kalau lagu Fatah tu hancur aku tu. Macam tu lah. Klien baru nak keluarkan profit, nak shopping raya. Ya. Nasib baik keluar awal. Kalau keluar sekarang memang darah hidung. Kecairan tu kan, contoh kita susah nak dapat dengan investment yang lain, instrumen pelaburan yang lain. Contohnya pelaburan dalam hartanah. Okay, bila kita melabur dalam hartanah, kita beli rumah katakan, kita beli unit kondo, apartment. So kita nak jual rumah tu kan, bila kita nak jual, dia ambil masa nak iklan dekat, tiba-tiba nak iklan kat Shopee pula, dah kenapa kan. Mudah. Nak iklan nak sebut mudah tadi. Nak iklan dekat mudah satu hal. Lepas tu nak tunggu orang tu contact nak belilah satu hal kan. Lepas tu itu kalau orang berminat lah, orang berminat nak beli. Lepas tu nak jual tu nak kena pakai lawyer lah, nak buat urusan dan sebagainya, bukan mudah tau. At least dia ambil masa, kita pun tak tahu berapa bulan, dan ada orang jual property makan tahun baru dapat duit balik. Okay. So bayangkan kalau macam tu, kalau contoh kita tengah emergency kan, kita nak guna duit, macam mana? Sebab itulah unit trust ni sangat sesuai dan sangat sinonim dengan, orang kata bila anak muda mula melabur dalam unit trust ni, saya rasa macam it's a very good start lah kan. Sebab kita ada banyak masa. Contoh umur 25, macam saya bukan 25, cuba teka umur berapa kan. Rahsia. So bila start melabur dalam unit trust, contoh lagi 10 tahun kan, kita mana tahu lagi 10 tahun kita nak pakai duit tu, memang duit tu dah beranak dah dalam unit trust. Bezalah macam kita letak kat lain tu, kita akan explain di point yang lain. Tapi untuk liquidity ni, yang saya boleh tekankan adalah unit trust investment ni sangat mudah untuk dicairkan, untuk diredeem. Dia hanya ambil masa
dia ambil masa 7 hingga ke 14 hari bekerja, working days. Tu je. So selain daripada tu, macam saya cakap, minimum investment yang sangat, orang kata um, yang sangat bagus, minimum tolonglah bagi masa 3 hingga 5 tahun, medium to long term. Okay, kalau korang nak terus melabur sampai tua pun lagi bagus. Sebab tu kita ke point yang lain. Okay Don, on you. Dia bagi suspend lah. Miss tak nak bagi korang keluar daripada live ni. Korang kena stay. Ada lagi ke dia orang ni? Sekejap minum air. Ada, tapi dia macam tidur. Dia macam mungkin tengah nak hadam kot. Saya rasa dia macam wow. So kita masih ada lagi Balkis, Izzat, Farah, Aisyah, dengan baru masuk Rara dengan Fitri Yani dari Indonesia. Oh, tapi Farhan dah tak ada Dia macam dia macam ada tak ada. Tak tahulah. Sebab line ke apa tak sure. Okay, so cuba korang komen apa kebaikan satu tadi. Cuba komen. Love. Tak bagi. Dah lost lah. Dah lost? Kebaikan satu apa tadi? Cuba komen. Ada salin ke? Ataupun korang boleh ingat? Apa kebaikan yang saya cakap tadi? Kalau betul saya hadiahkan coki-coki. Oi. Izzat kata good sharing. Balkis kata liquid. Liquid ni yang tu yang pen tu, liquid paper Right. So tu. Tak tahu siapa bagi love tapi berlambak keluar kat tepi tu. Okay, so kita akan pergi ke poin yang kedua. Okay, Balkis kata tak ada tempoh matang. Betul. Menandakan Balkis betul-betul pasang telinga lah. Dia kalau tak pasang telinga, dia rugi lah. Dia pun konsultan. Macam lah. Dia daripada mana ni? Mana? Principal lupa lah. Principal kot. Tak apa, Balkis komen lah. Takut salah. Okay, sementara dia komen tu, jom kita masuk kebaikan yang kedua. Okay, kebaikan kedua. Apa dia Don? Kebaikan kedua. Tadi dah bagi soalan bocor, tak tahu. Tak boleh, kena buat tak tahu. Saya pun tak tahu. Balkis kata principal. Apa poin kedua? Don sebutlah. Saya pun tak ingat poin apa lagi. Poin kedua ada tadi dalam poin pertama tadi. Iaitu macam mana korang nak earn profit daripada unit trust. Capital gain. Yeah. Saya pula jadi kan. Tak, sebab dia minta poin awal-awal. Kita dah bagi kat dia. Kita bagi dia based on, yelah kita nak huraikan apa based on dia punya tier lah. Tak nak lah. Tak lari. So that's why tanya Don. Takut nanti pergi explain dia lain dulu. Kebaikan kedua ni adalah tadi yang Miss cerita. Beza ASB dengan unit trust, dia punya return tu. So point dia adalah capital gain. So nak explain tu, kita speaker lah explain kan. Saya explain jauh pergi. So bila kita main unit trust ni, kan, normally real investor dia tak akan pilih unit trust sebab dividend. Orang aim nak invest dalam unit trust sebab dia punya capital gain. Apa tu capital gain? Macam saya cakap tadi lah, kan. So capital gain ni, contoh kita beli harga seunit hari ni, kan. Satu hari bulan satu kita beli dengan harga RM1. And then lagi bulan depan, satu hari bulan 2, dia dah jadi RM1.2. So 2% tu adalah capital gain. 2% tu dia punya capital gain, okay. Dia punya profit margin daripada on top of kita punya investment. Kita beli RM1, lepas tu kita dapat harga next tu kita nak jual harga RM1.2. So 2% tu kita punya capital gain. So itulah capital gain. So kenapa capital gain ni dia bukannya, kalau tengok dia punya graph kan, harga dia bukannya macam ramai yang tak faham. In fact
ramai klien yang trader pun saya tak faham kenapa bila market jatuh ataupun contoh macam sekarang ni kan, bila berlaku sesuatu isu kan, ini dah kira global issue as well kan. So orang macam panik dan dia tanya, padahal dia betul trader, dia tanya kita pula, macam mana ni harga jatuh ni? Main unit trust saya nak untung. Kalau rugi macam ni saya tak nak. Lepas tu kita macam pelik lah kan. Habis tu kalau tak rugi, kalau tak harga dia jatuh, bila masa korang nak beli? Pernah berlaku dalam sejarah dunia, harga fund kan dia macam naik je. Hari-hari dia naik. Saya Semua kaya. Ha? Semua orang kaya. tapi dia dah kira tepu dah, macam mana nak cakap hari-hari naik je fund dia. Fund dia tak pernah jatuh pun. Beli RM10. Beli RM1, naik RM10, setiap tahun kenaikan dia RM10 dan sebagainya. Lepas tu tahu-tahu harga memang mahal gila. Jangan sampai nanti macam dia harga Microsoft punya satu unit pun $157 hari ni. Bukan Microsoft, Apple. Mampu nak beli masa tu? Tak mampu kan, tercirit. Itu USD kot, pergi darab dengan 4 sikit. Kan, dah berapa ratus ringgit. Kan? So again lah, bila benda macam tu, kita menganggap benda ni, contoh harga kejatuhan sebagai peluang. Kan? Investor yang betul-betul savvy investor, dia menganggap kejatuhan unit trust adalah satu, orang kata, durian runtuh. Sebab apa? Imagine kalau you ada cash masa ni, sebab masa sekarang ni unit trust tengah murah tau. You ada cash, the power of ada cash RM100,000 letak fund contoh fund tu harga RM60. So fund tu kita dah tahu dah highest price dia tahun lepas sahaja, bukan tahun ni. Sebab setiap fund dia ada benchmark, dia akan lebih daripada benchmark dia pun boleh. Dia akan jadi break even daripada sebelumnya pun boleh jadi. So contohnya macam tahun 2020, harga tu, fund tu harga dia tertinggi RM1.48. Again, bila tahun 2021, harga fund tu naik, dia paling tinggi RM6.08. So itu membuktikan yang unit trust ni sangat relevan untuk anak muda. Kan? Letak duit masa tahun, walaupun korang invest masa tahun 2020 dengan harga yang agak tinggi, tapi percayalah. Percayalah, macam mana pun bila dia jatuh dia akan naik balik. Market akan rebound kan. Esok tak kiamat. Percayalah, sabar what peace je. So Kamu tak dengar what peace. Ini Caprice punya orang So bila macam tu, ambillah harga kejatuhan ni sebagai peluang untuk beli. Beli RM100,000, imagine lah nanti dia rebound RM1.10 tu dia rebound nanti dia naik RM6. Cuba bayar RM50 pergi darab dengan RM100,000. Siapa nak bagi? Sebab kita tak boleh baca tahun ni bulan berapa dia naik. Betul. Benda tu sebenarnya Don, fenomena market sekarang, market tahun ni, dia dah pernah terjadi masa tahun 2020. Sorry ni saya sentuh sikit lah kan. Masa tahun 2020, masa tu bulan Mac berlaku peralihan kuasa kan, masa zaman Tun tiba-tiba announce dia letak jawatan. Apa jadi, memang market kita terjun tiruk. Huru-hara. Memang Pandalela Rinong. Pandalela Rinong kan. Apa jadi, market sangat teruk masa tu. So fund yang orang beli, bayangkan klien dah beli harga tu RM30, fund jatuh RM70. Kalau Don bukan savvy investor, tak arif tentang investment ni, memang pening lah. Macam ya Allah, apalah jadi. Sebab klien beranggapan unit trust ni, bila dekat sistem dia tulis loss, klien anggap itu adalah losses. Memang betul-betul loss. Tapi again lah, unit trust ni sebenarnya dia akan jadi loss bila korang realise kan dia punya loss je. Sebab dia tulis dekat situ unrealized. Unrealized loss ni tak ada apa pun, just on paper je. Selagi tak ada sebarang transaksi, selagi tidak berlaku sebarang transaksi, dan juga selagi korang atau sama ada korang buat switching masuk ke fund lain ke kan, tukar-tukar fund, ataupun korang pergi redeem, ambil duit korang, so korang tak akan rugi. Dan korang juga tak akan profit
selagi korang tak buat sebarang transaksi. Contoh tengok 30% kan profit kan. Itu belum kira profit lagi, itu unrealized je tu. Kan? Nak realize profit macam mana? Transfer ke fund lain ataupun ambil duit tu. Itulah cara main unit trust. So panjang lagi. Transfer ke bank saya. Ha? Atau transfer ke bank saya. Apa dia? Atau Atau transfer. transfer ke bank. Baik transfer ke bank consultant kan. Mana tahu baik hati kan. Itulah. Okay, kita ada soalan daripada Fatin. Ha. Mana lagi untung cash atau guna EPF? Ataupun sama je sebenarnya? Ni memang soalan yang paling best lah. Bagus Fatin, terima kasih untuk soalan. Fatin ni consultant kan? Dia team takaful saya. Okay, kalau tanya saya mana lagi untung main unit trust, saya boleh cakap kalau ada EPF, buatlah semaksimum mungkin. Sebab EPF punya service charge 3%. Tetapi bila kita main guna cash, service charge kita is around 5%, 5.5, 6%, 6.5. Dia bergantung kepada harga, dia bergantung kepada fund tertentu. Contohnya macam kalau boleh bagi contoh fund equity macam Kenanga Syariah Growth Opportunities. Dia punya fee dia punya service charge dia 6.5%. So agak tinggi. Okay, tapi tak ada apa pun dengan tinggi tu kalau korang punya profit tu lagi tinggi daripada tu. Kan? Tapi again lah, it's about time lah. Tadi saya lupa nak cakap pasal capital gain tu kan. Capital gain tu kalau dah terbeli masa harga mahal, apa yang kita perlu buat? Kita kena buat dollar cost averaging. So dia ada strategi-strategi dia kan. So bila kita buat dollar cost averaging, dah terbeli dengan harga mahal, kita top up dengan harga murah. So dia akan dollar cost down. So nampak macam kita beli dengan harga yang lagi murah. Padahal sebelum tu kita beli mahal. So itulah cara kita nak buat correction. Kita nak betulkan investment kita kalau kita dah beli harga mahal. Sebab setiap masa, every time is a good time to invest. Dia tak ada masa limit, timing betul ke tak betul pun. Sebab saya ada baca posting dekat Facebook semalam, which is ada orang dia post, dia ni financial planner tapi saya rasa macam tak patutlah dia post macam tu. Dia kata kenapa klien dia suruh hold dulu untuk buat investment, dia suruh masuk dalam bulan Mac. Sebab ni lah dia kata. Tapi benda tu membunuhlah konsultan lain kan. Mesti seorang fikir kita ni, orang fikir macam orang macam saya konsultan ni nak kejar sale. Padahal kita pun tak boleh baca, tak boleh predict pun. Saya pun tak tahu Ukraine nak perang dengan Russia. Saya pun tak tahu hari ni Russia dengan Ukraine, Russia dengan US buat statement nak ban export to each other. Saya pun tak tahu kan. Tak ada orang tahu pun. Kalau kita tahu pasal tu, saya rasa dah lama lah satu Malaysia ni kaya raya. Sebab dok main unit trust je. Dah tahu bila nak masuk beli, lepas tu jual. Rasanya fund manager pun dah tak ada macam time lain dia tak ada kerja kan. Bulan 3 je tu dia ada kerja. Sebab apa? Sebab dia manage fund masa bulan tu je dia busy. Sebab lain dah tak ada orang enter, dah tak ada orang masuk kan. Tak ada orang perang. Kan? So macam tak boleh lah cakap macam tu kan. So every time is a good time to invest, whether beli harga murah atau mahal ke. Tapi bila kita dah terbeli harga mahal, kita top up lah kan. Kalau ada cash lebih, top up lah. And itu adalah kepakaran unit trust consultant macam saya, macam mana manage. Contoh klien dah bagi 100,000. Kalau kita tengok harga mahal, adakah kita nak letak semua dekat equity? Adakah kita nak divide dekat bond? Adakah kita nak letak dekat money market? Adakah kita nak letak dekat balance fund? So kalau nak tahu tu semua, boleh jadi saya punya protege. Saya akan ajar macam mana cara kita nak manage klien punya duit. So berpandu kepada point nombor 2 tadi Don. Kepada nombor 3. Dah ketiga. Sekejap. Harap menjawab jadi Kak Fatin. Mana lagi untung, so tengok dekat ni. So kalau dah ada investment, kalau dah duit yang EPF ada, and contoh kalau ada lebih cash, boleh je belilah. Saya sendiri pun invest dekat unit trust, duit cash. So kalau lagi untung, of course lah pakai EPF sebab service charge 3%. Tapi EPF tu kita boleh ambil 55. And along the way, memang kita nak kena ada saving kita juga. Dan jangan risau kan,
make sure duit yang kita nak guna bila kita buat investment, make sure duit yang kita nak guna bukannya duit emergency saving. Yang ni saya selalu tekankan. Contoh kalau klien datang, okay, dia kata, Mak saya nak invest lah, nak letak RM50,000. Saya tanya, dah ada emergency saving ke belum? Saya akan tanya emergency saving dah ada ke belum. Kalau dia kata belum, tak apa cik, cik simpan dulu duit ni, separuh ke, separuh invest ke, macam tu lah. Sebab kalau saya ambil, nanti saya akan ada masalah dengan dia. Tahu tak masalah apa? Klien masa tu dia kata dia tak nak guna. Kita kata 3 tahun, dia kata ya 3 tahun. Sebab pengalaman 6 tahun dia dah sangat mendewasakan. Ya tak apa, memang ambil lah dia kata. Tak nak guna pun 6 tahun. Tengok, baru 8 bulan invest, dia tengok market dah terjun tiruk semua, kita dah extend dekat dia tu, unrealized ke apa. Lepas tu dia pun duduk serabut. Dia pun kata, saya nak ambil balik duit saya Emma sebab saya nak guna duit tu. So kita sebagai consultant, siapa yang nak tengok klien dia rugi? Dia ambil tengah rugi. Kan? So untuk mengelakkan masalah dengan orang-orang macam ni, saya akan tanyalah, you ni nak guna tak duit ni? Duit ni nak guna tak dalam tempoh 3 tahun? Kalau nak guna, lupakanlah hajat tu. Simpan di unit trust. Simpan sikit tak apa, asalkan konsisten dan orang kata asalkan persistent dan perseverance. Bila korang ada perseverance, korang bertahan masa market up ke down ke. Ni dah rasa macam bagi training agensi pula. Betul. Patut jawab soalan tu? Dia cakap faham, thank you. So sebelum korang masuk unit trust, bulan ni korang kena fikir sebab kita tiba kan baru masuk bulan ni, bulan depan dah buka border, nak keluarkan dah, nak pergi holiday. Mentang dah buka border. Kan? Melompat semua dengar semalam. Okay. So recap balik, kebaikan kedua ialah capital gain. So capital gain bukannya gain berat capital gain tu kenaikan harga. Nak tengok yang selalu naik tu sebenarnya berat kita lah kan. Okay, so kita pergi ke poin yang ketiga. So poin yang ketiga, okay, ni memang tak sentuh lagi tadi, iaitu against inflation. Tapi ni korang sendiri tahu kan, itu pun kecoh ke kan. Apa? Roti naik harga, apa lagi naik harga itu? Ayam naik harga. So itu semua tu adalah inflation. Jadi untuk kebaikan ketiga unit trust ni ialah kita nak lawan inflation tu. So macam mana kita nak lawan? Kita tanyalah kita punya speaker. Okay, sebelum tu nak tanya, faham ni inflasi tu apa? Kan dengar inflation tapi angguk. Inflasi pun tak tahu mana. Jadi nanti kena masuk kelas ekonomi. Kan, sebab sebelum kita nak sentuh against inflation, against inflasi, inflation. So kenalah tahu apa maksud inflation. Kan? Ini inflation tak tahu tapi macam mana nanti kita explain pun tak faham. So faham ke faham apa maksud inflasi? Ada sesiapa boleh bagi ke definisi inflasi? Farah kata faham. Tapi definisi dia apa? Ini budak ekonomi ni. Apa dia ni? Farah? Macam marah. Dapat joki-joki. Kita macam joki tuntut dengan Don. Tak boleh. Market tengah down. Izzat ada kat sini, Izzat? Ada. Pak An. Pak An dah tak nampak. Pak An masuk tingkap keluar tingkap. Tak ada yang komen inflasi tu apa. Okey, tak apa. Tengah Google. Tengah Google. Okey. Tidak jawab ada. Tidak jawab masih ada. Okey. Inflasi ni adalah kenaikan sesuatu harga barang ataupun perkhidmatan. Okey. Tingkat harga yang naik tu. Itu adalah inflasi. Okey. So bila kita bercakap nak against inflation, kita nak lawan inflasi ni. Macam mana kita nak lawan inflasi sedangkan harga barang makin meningkat? Year by year harga barang makin meningkat. Tengok tahun ni kan. Recently dalam minggu ni Bank Negara, Bank Dunia dah keluarkan amaran.
Bank Dunia dah keluarkan amaran untuk tahun ni, untuk minggu ni dia keluarkan amaran kesan inflasi ni orang kata memang memberi impak yang agak mendalam kepada golongan-golongan yang miskin. Sebab tengah perang ni kan, so harga orang kata commodity price meningkat. So kalau boleh saya ulas sikit kan. So bila commodity price meningkat, kenaikan harga, contoh kenaikan harga minyak kan. So bila minyak naik korang rasa? Semua naik. Semua naik. Betul. Dan melibatkan kenaikan harga kos. So apa relate dengan kaunter-kaunter lain yang tak jual minyak tu kan? Orang tanya kan, sebab contohnya stok, orang main stok ataupun orang beli unit trust tapi tiba-tiba tengok rugi. Kenapa kaunter-kaunter tu rugi? Sebab bila harga meningkat, so margin syarikat berkurang kan? So bila margin syarikat berkurang, oh dah jadi pakai ekonomi aku ni. Patut. Sorry lah, saya ni jenis macam kadang-kadang masuk air. So bila margin berkurang, so dia akan boleh mendatangkan loss lah dekat certain kawan ni sebab dia terpaksa tambah. Orang kata spend lebih lah. Overhead. So cost overhead dia meningkat lah. Macam tu. So sebab tu counter tu terkesan. Sebenarnya orang kata perang Ukraine dengan Russia ni memang menyebabkan inflasi lebih tinggi. Kadar inflasi bukan negara kita ya. Kadar inflasi global lagi tinggi. Tengok global. Kalau rajin, okay sebenarnya tak senang je kalau korang nak jadi orang kata orang yang knowledgeable, selalulah tengok Nightline dengan Money Matters. And then korang punya buku bacaan, korang jangan baca novel cinta, janganlah tengok drama Samarinda ke apa tau. Kalau nak seeding the info, kena tengok benda-benda macam tu selalu. So automatically korang pun gain knowledge. Kan, selalu baca DH kan, macam siapa tadi consultant tu. Okay. So financial consultant memang sangat digalakkan untuk baca DH, untuk selalu tengok Bloomberg, untuk selalu tengok Nightline, selalu tengok Money Matters. So dekat situ dia ada ulasan pakar-pakar ekonomi. So kita tengok pun kita faham lah. Bila kita faham, bila kita jumpa klien, kita faham lah apa yang berlaku. Nak explain dekat klien. Nanti klien tanya kenapa, kita pun tak boleh nak jawab. So again, bila main unit trust, sebagai orang muda, kita nak sentuh kepada golongan muda kan. Bagi golongan muda, mestilah kita ni kalau nak hidup 1000 tahun lagi. Betul tak? Kalau boleh 1000 tahun nak hidup. So kita ada banyak masa. So umur 25, kalau kita dah start melabur, katakan kan. Contoh 2010 kan. 2010 harga nasi lemak katakan. Harga nasi lemak masa 2010, nasi lemak biasa lah. Nasi lemak biasa. Kita ambil contoh nasi lemak biasa cukup lah. Tak nak nasi lemak ayam. Sebab ayam ada berbeza-beza. Ada yang portion kecil ni, ada yang besar-besar ni. So ambil nasi lemak biasa cukup lah Don Nanti lapar pula. Lapar lah So harga nasi lemak biasa masa tu hanyalah RM1 je sebungkus. Tapi tengok sekarang harga nasi lemak biasa. Kat Shah Alam ni berani potong kuku. Bukan potong jari lah, berani potong kuku lah. Nasi lemak biasa tak adalah RM1. Kalau potong jari sekarang dia orang jumpa ke tak pasal dia potong jari. Nasi sikit, telur rebus, kuku. Telur rebus 1/4 tu bukan 1/4. 1/8 dia potongnya. Itu belum lagi yang masukkan telur dadah. Telur dadah tu macam ni belakang rumah ni. Apalah nak jadi. Lepas tu letak sambal coek yang beli dekat Petronas Mesra. Harga RM8, harga RM9. Letak sambal secoek. Lepas tu letak apa? Letak ikan bilis. Adalah ikan bilis tu boleh kira lah dengan jari. Ada dalam 5 ke 6 macam tu lah ikan bilis. Itu pun halus-halus. Nak kata macam mana lah. Betapa kenaikan harga barang tu sangat, orang kata sangat drastik. Dan benda tu again lah, sebenarnya dia tak ada kawalan kan. Satu sebab dia ada certain item yang tak ada kawalan. Tak ada kawalan harga. Macam nasi lemak tak ada ceiling price. Bukan shilling atas tu Tapi nasi lemak
alamak takkan nak letak ceiling price pula kan. Biasanya orang letak ceiling price ni harga orang mentah kan. Contoh gandum. Macam tu. Baru ceiling price. Normally bukannya barang mentah je. Adalah barang keperluan, contoh barang medical. Contohnya macam last year kita ambil contoh apa ni kits yang tu buat PCR test tu. Swab test. Bukan swab test, kit PCR, RTK semua tu. Kits tu kan dia apa ni tetapkan harga saliva test kan. Saliva test. Kan tahu tak saya beli berapa? RM39.90 sebelum kerajaan announce harga ceiling. Itu yang awal tu mahal tu. Ya Allah, macam apa hal mahal sangat ni? Macam kita pada rasa mahal, kita bayangkanlah golongan-golongan bawah daripada kita macam mana. Kan, kita nak beli pun rasa macam tak apalah, beli satu je lah. Nak buat test pun make sure betul-betul ni. Sebab takut nanti membazir. So macam mana kita nak lawan inflasi? Kan? Dengan cara kita invest. Kita invest sebab lagi 10 tahun kita tak boleh ramal masa depan apa yang jadi. Contoh macam sekarang orang ada fear mode tau. Dia ada fear, orang kata masyarakat hari ni dalam ketakutan. Dia rasa macam esok nak kiamat rasanya ni. Sebab ada klien, ada prospek dia datang tanya. Saya tak beranilah nak invest sebab saya tampak berpanjangan. Lepas satu hal. Lepas COVID ni, lepas tu pula Ukraine dengan ni war. Saya rasa macam dah tak nampak masa depan dalam unit trust, dia kata. Tapi kita boleh tengok perang-perang yang sebelum ni. Dan kita boleh tengok contoh recession yang berlaku tahun-tahun sebelum ni. 1997 ke, kan? Lepas tu 14 ke, kita ambil contoh 2020 sendiri yang terdekat. Yang paling terdekat adalah 2020. Masa tu kita rasa macam rasanya dah macam kita tak boleh hidup normal kan. Kita rasa kan masa tu, masa COVID mula-mula masuk ni. COVID tiba-tiba datang melawat Malaysia pula tu kan. Lepas Mac 2020 yang apa ni kita punya market terjun teruk. Dia diikuti dengan rentetan COVID case masuk Malaysia. Masa tu saya ingat lagi masa tu apa Datin Sri Aziza kan. Dia jadi TPM masa tu. So masa tu diorang benarkan apa ni, diorang masih buka border masa tu kan. So import export masih berjalan macam biasa walaupun ada certain barang daripada China dia dah ada certain yang dia dah sekat kan. Sebab dengar cerita macam ada macam affected barang dia macam mana macam mana last year punya ni yang apa dekat diorang jumpa barang China tu. Adalah kes pasal last year, saya pun dah tak ingat lah. So masa tu kes makin tinggi. Masa tu kita dah tak nampak peluang. Kan geng-geng trader, geng-geng macam saya sendiri pun tak terfikir pun ada counter yang akan naik. Tapi kita just trust our fund manager. Kita percaya pada fund manager kita sebab dia lagi well studied kan. Duk belajar luar negara 4-5 tahun, apa benda kalau macam balik sini pun beli pun macam tak apa counter kan. Lepas tu apa yang jadi masa tu ramai orang nak jual fund. Ramai yang nak jual. Klien tak nak invest. Klien kata tak adalah, takut saya. Yang itulah yang kita kena buang mindset apa tahu tak? Takut invest masih harga murah. Ini yang kita tak faham ni. Kan? Takutlah nanti, tak tahulah nanti apa bakal jadi. So masa tu saya dapat new klien tau. Ingat lagi, saya berjaya convincekan dia. Tak apa, ada seorang klien nama dia Samrail. Tak apa Cik Samrail, dia BASF, kerja dengan Petronas BASF dekat Kuantan. Manager apa operation manager saja. So saya convince dia, berjayalah close dia ni. And dia beli dengan harga yang murah masa tu. Dia adalah klien yang beli dalam tempoh 3 bulan dapat 48% profit ya. 48% tau. Dia invest berapa saya tak ingat tapi dia punya profit 11,000. Siapa nak bagi tempoh 3 bulan 11,000? Di rumah. Kan? Tapi saya memang ucap tahniah dekat dia and klien-klien saya yang kalau yang dengar jenis dengar cakap yang teachable. Sebab tu saya cakap klien ni dia kena teachable. Macam-macam mana pun dia kena dengar konsultan walaupun dia rasa dia dah pandai, dia dah
tinggi macam mana pun, contoh dia finance manager sekalipun, tapi again lah, bila it comes to this situation ni, kena dengar cakap consultant lah, kita advise dia. Kita takkanlah kita nak menjahanamkan duit klien kita pula. And of course kita nak sustain. Bila kita nak sustain dalam industri, bila kita nak kekal dalam industri, of course kita perlu ada strong orang kata yelah capability ataupun strong credibility lah. Sebab kita nak orang percaya kita. Kan? Ini kalau kita buat loss dekat klien je, rasa tahun depan ada orang nak reinvest tak? Kita akan dapat klien baru je, tapi klien lama semua dah tak nak invest. Tapi alhamdulillah klien saya 6 tahun lepas pun still reinvest lagi. So itu menunjukkan kita adalah reliable unit trust consultant. So bila bercakap pasal against inflation tadi kan, sangat rugi kan kalau daripada muda ni tak start menyimpan. So minimum dia boleh start dengan 1,000 kan, tapi saya tak suggest lah start dengan 1,000. Saya start dengan 5,000 sebab nak switching ada fund yang tak boleh masuk tau, 1,000. Sebab tu saya cakap kat klien, kalau nak buatlah 5,000 ke 10,000. Tapi kalau rasa macam nak try je ataupun orang kata kalau boleh simpan lah dekat lain dulu, simpan duit 1,000 ke apa kan, dah cukup 5,000 letak dekat unit trust. Lepas tu tak payahlah tengok, ini hari-hari pergi tengok, lepas tu loss, lepas tu mulalah serabut. Lepas tu mulalah chase macam mana ni, hari ni cari. Memang macam mana ni, tengah loss ni. Lepas tu saya nak buat apa? Top up lah kalau loss kan. Lepas tu cari lagi minggu depan, macam mana ni Lepas tu saya pula rasa macam panas hati. Sebab apa? Sebab setiap hari, sebab almost every week nak kena chase kan. Sebab saya dah macam kerja. Dah macam kerja tengok chat. Sebab itulah macam kita boleh baca je kan. Sebab kita bukan nak jaga seorang klien, nak jaga ramai. Dan of course kita monitor sebab kita ada sistem kan. So memang kita takkan miss out monitor dia. Yang dia risau sangat tu sebab dia punya loss tu, tengok macam yelah kita faham. Macam saya sendiri, saya guna duit cash untuk invest. Saya faham macam mana perasaan tu. Tapi again lah, kita janganlah macam jangan terlalu fikir duit yang kita letak. Sebab kita main unit trust kan, kita main long term. Lain lah kalau letak dekat tabung haji. Rasa macam kata tangan nak ambil, pergilah ambil dekat tabung haji tu. Sebab tu lah jangan invest duit yang nak pakai. Sebab nanti kita jadi macam tu lah, kita jadi resah. Duit kita nak pakai. So bila cakap pasal against inflation tu, harapnya point tu dah dapat against inflation ni. Invest. Sebenarnya letak duit, lepas tu forget password. Contoh kan, 10 tahun lepas, 2010, kita simpan 10,000 dekat kenanga contoh kan. 10,000 tu, masa tu kita beli fund price dia harga 50 sen. Sebab memang 10 tahun lepas memang fund tu harga dia murah. Dia punya launch price pun murah je. Okay, contoh launch price dia 30 sen. So kita beli masa tu dengan harga 50 sen, RM10,000 Kita ambil kiraan RM10,000. So 10 tahun later kan, masa kita dah nak ambil duit kita, apa jadi? Harga fund tu sekarang ni harga RM10 tau. So boleh katalah kalau RM1 saja, so 50 sen. Kan? 50 sen daripada RM1 tu dah untung. Daripada korang letak dekat FD kan, fixed deposit ataupun korang letak dekat yelah saving saving ke Account bank. Yelah kalau saving macam duk cucuk ATM tu kan. So korang bayangkan kalau letak RM10,000 dekat bank macam tu, dia naik berapa je? Ada ke dia naik dia dapat capital gain macam tu? Tak ada. Dia cuma bagi dividen je ataupun dia bagi hibah, dia bagi hibah kan. Dia pun bagi sikit je. Mana bank bagi banyak-banyak? Ingat main ASB ke? 6%. Lepas tu bila kita letak dekat situ, kita nampak beza dia dengan 10,000 yang kita letak dekat unit trust kan. So lepas 10 tahun, nampak duit dekat unit trust ni dah berganda. And again, kena ambil dengan dalam masa yang betul. Contohnya tempoh kita nak ambil tu, kita kena make sure masa kita nak ambil harga dia tinggi. Janganlah ambil masa harga dia rendah. Timing nak ambil kena contoh kita ambil 10,000 kan. 10,000 kalau tahun ni dah jadi berapa kalau harga dia RM1?
Cepat tarik. Coki-coki ni cepat. Lama tak pakai coki-coki, cepat. Apa tadi? 10,000. 2000? 10,000 2010, 10,000 2020. 10,000 2020. 10,000 2010 dengan harga 50 sen. 2020 harga dia RM1. Berapa dapat? Cik kira. Senang je congak. Cepat. Tadi ada sebelum sementara diorang kira tu, tadi Bakis jawab inflasi tu value ringgit menurun tapi harga barang meningkat. So dia suruh belilah minyak sekarang. Minyak apa? Minyak around 97 je yang naik. Okay, ni Izzat jawab 100%. 100% which is 20,000. Letak 10,000 dapat lagi 10,000. Siapa nak bagi Betul? Betul. So benda macam ni boleh tengok historical price and boleh tengok kalau klien tu, contoh consultant tu dia dah manage klien punya profile lama, memang dia ada record ledger klien. So dia boleh tunjuk. Macam saya pun saya boleh tunjuk. Contoh yang klien dapat 118%. Ini berlaku masa 2020 tau. 2020 di invest. Masa kita redeem dekat dia 2000 apa kita redeem dekat dia 2021. Masa tu harga RM1.6. Kita terus realize kan dia punya profit. Tahu-tahu dia dapat 118%. So bayanglah kan. 118%. Kalau letak 100 ribu apa dah. Mungkin kita punya audience ni tak tahu nak against inflation tu, maksudnya nak cari tempat yang return nak lawan inflasi tu berapa persen. Mungkin diorang nak tahu inflasi tu berapa persen setiap tahun. So baru diorang boleh cari kan platform mana yang boleh lawan berapa persen tu. So kalau nak cakap inflasi, kalau kita nak kira kadar inflasi setiap tahun ni macam tak legit lah. Macam mana nak cakap kita nak compare dengan inflasi rate dengan return yang kita dapat. Macam tak berapa sesuai tau. So cuma saya boleh kata kadar inflasi as per bulan 1. Kalau tak silap saya bulan 1 hari tu kadar inflasi dalam negara meningkat kepada 2.7%. Dah macam pakai ekonomi ni. So maksudnya yes, kadar inflasi selalunya dia akan update. So bila korang rajin baca dia memang akan update. So bila korang tahu berapa persen, korang cari platform yang lebih daripada inflasi dia. Tu je dia punya point untuk nak lawan inflasi tu. So benda ni sangat kalau kira macam inflasi, kenaikan harga barang ni benda yang sangat subjektif lah kan. So again lah, benda ni kena invest lah. Kalau tak macam mana nak cakap, korang memang tak boleh macam sekarang kan, contoh gaji kita RM1,500 kan. Contoh gaji RM1,500 kan. Kalau kita nak cakap dengan invest kita nak lawan inflasi, kita bukan guna duit investment kita untuk kelangsungan hidup kita sejak tahun. Kan, kita nak lawan inflasi in term of macam duit yang kita simpan tu lah, daripada skop simpanan kan. Kalau 10 tahun lepas kan kita simpan, apa jadi 10 tahun akan datang. So kita boleh buat macam tu lah. Rather than kita nak compare dengan nak against inflasi tahunan tu, kita tak akan boleh sebab kita guna duit kita untuk invest, bukan kita guna duit kita untuk kelangsungan hidup. Untuk saving lah maksud saya. Sebab hidup gaji RM1,500, tak boleh imagine lah macam mana. Memang very suffer lah. Alright. So itulah kita punya kebaikan ketiga, iaitu melawan inflasi. Alright. So kita pun dah pukul 11 ni. Kita belum ada lagi 2 point lagi. So kita akan mungkin kita akan buat short and simple. So kebaikan yang keempat iaitu diversification. So diversification ni pun term jargon juga kan. So korang faham tak diversified tu apa? Term dia jargon. Ekonomi betul. So kalau kita sebut pasal diversification ni kan.
orang kata kepelbagaian. So dalam bahasa Melayu dia punya kepelbagaian. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian dalam unit trust? Okay. So kepelbagaian dia macam mana? Dia tak fokus pada satu kaunter. Macam saya kata tadi, unit trust adalah kumpulan saham-saham syarikat. Dia adalah kolektif instrument, orang kata kolektif investment. Okay, daripada saham-saham syarikat. So itu yang dimaksudkan dengan kepelbagaian. So kita invest, kita bukannya beli satu company punya fund. So kita contoh company tu ada 100 dalam satu fund. So kita beli 100 tu tapi dengan satu produk saja. Fund A. Kan? Dia ada dah allocation dia kan. So bila macam tu, bila untung dia akan distribute lah dekat semua, orang kata distribute dekat semua orang kata investor lah. Contoh terdekat, contohnya kita invest dalam and again diversification ni dia ada segmen-segmen counter dia pula. Contohnya fund tu, fund A ni. Fund A dia punya dana berkonsepkan teknologi. Contoh dia. So bila fund A ni berkonsepkan teknologi, counter yang duduk dalam counter fund A tu adalah semua counter teknologi. Contohnya counter glove kan. Counter glove, semua counter glove. Macam saya bagi KSJOF contoh ni. Kita pernah beli counter glove. Semua counter glove kita beli, banyakkannya masa 2020. And apa jadi? Fund tu memang naik, memang melompat tau. Dia naik memang melompat. Kalau siapa yang pernah invest pun memang tahulah macam mana Top Glove memang buat profit gila-gila masa pandemik 2020. Kenapa EPL kenapa EPL distribute dia orang punya dividen tinggi pun, kalau yang tahu tu memang tahulah kenapa. EPL diversify dia punya investment. Dia invest sampai ke luar negara kan, global market kan. Sebab itulah dividen 6%, 6.1 untuk dividen dividen konvensional 6.1 untuk syariah 5 point something lah. Sebabnya syariah dia tak boleh, dia adalah macam ni syariah dia ada macam fund yang kita limited fund untuk kita invest, limited tempat untuk dia invest sebab kita syariah compliance. Banyak company tak patuh syariah. So dia tak ikut, dia tak comply dengan apa yang dia nak. So dia ada unsur syubhah. So bila ada unsur syubhah ni, automatically memang kita tak boleh nak belilah fund tu untuk syariah. Sebab tu lah syariah lagi rendah. So kalau orang tanya soalan macam ni, so macam itulah as a financial consultant, Farah ke Fatin nama dia? Balkis. Betul lah ambil point ni. So tadi contoh kan bila diversify ada 100 company kat dalam tu. Tapi dia ada company yang top lah yang yang fund manager beli. Contoh ada 100%. 100% fund manager buat apa? 10% dia beli Top Glove. Contoh 5% dia beli TMB. Contoh kan. Tapi normally saham TMB dia masuk dalam fund lain. Ada juga kadang-kadang sekali-sekala dia ikut fund manager. Sebab dia ada banyak segmen. Ada produk, ada macam healthcare kan. So dia letak Kosan, dia beli Supermax, semua tu counter glove. So bila dia beli few counter yang orang kata glove punya industri, so bila market demand glove tinggi, global punya market demand tinggi, sebab masa pandemik kita adalah antara pengeluar glove utama dunia tau. So memang orang kata very progressing lah kita punya harga fund pun, no wonder lah sampai yang harga Top Glove pun sampai naik RM20 kan, daripada yang tahap apa harga dia naik RM20. Berendang. Tapi kalau sekarang ni harga dia berapa? So nak tunjuknya betapa pentingnya orang kata melabur dalam unit trust, sebab tak perlu nak beli satu counter. Nampak tak dia diversify, dia diversification. So Izzat pun jawab tadi, pelbagaikan skop pelaburan. So, bila diversify pun kita punya risiko pun rendah. Betul? So tu point keempat kita, diversification. Dia macam cara perempuan lah contohnya. Dia produk dia tudung.
Tapi diversified dia, kita ada bawal, ada shawl, ada bidang-bidang dia, ada pelbagai colour. Itulah diversified. Senang faham. Right. So tu kita punya point yang keempat adalah diversified. Kita pelbagaikan kita punya segmen counter kita. So kalau unit trust kita tak perlu pening lah. Dia kalau saham, yes. Kalau pening sebab direct. Tapi kalau unit trust, satu fund tu saja dia dah diversified. Nak beli so, bukan murah. Nak beli satu-satu counter kan. Bukan murah tau. And dekat unit trust lah korang boleh beli. Contoh nak beli saham Apple. Kan? Ingat saham Apple murah ke? Kan? Berapa ratus USD satu unit. So bila dalam unit trust ni tak payah beli ni saham Apple, nak beli Microsoft sikit. Tak payah. Beli ramai-ramai. Labur je dalam fund yang betul. Korang nak apa? Fund teknologi. Invest je kat fund teknologi. So kat situ dah ada dah. Tapi dia ada segmen lagi tau, Don. Dia ada local fund, dia ada global fund, dia ada China fund. So indicator dia by region region. So indikator dia dipakai contoh local fund. Local fund kita punya indikator KLCI. Okay. Kalau global fund. Global fund Dow Jones normally kan. Lepas tu DJI kan? Dow Jones, DJI Dow Jones. So benda-benda macam tu lah dia ada segmen dia. And then bila kita invest dekat local, company-company yang dia beli, fund manager beli, company local je lah. Dia tak beli negara, dia tak beli saham harga, saham negara lain. Saham global. Contoh company luar negara. Tak ada saham Apple kan Saham Apple tak ada dalam local fund. Saham Apple ada dalam global fund. So kalau nak beli kena bagi tahu macam consultant normally dia akan explain. And kalau saya fokus kepada suruh klien start dengan local fund dulu. And kalau ada lebihan duit, kita boleh split. Boleh lah tengok depend pada dia punya modal. Kalau dia punya modal RM20,000, kita split lah, nak letak RM5,000 pun boleh. So benda ni sebenarnya salah satu tempat korang boleh baca dekat Bloomberg. Betul tak? Kalau nak baca harga fund semasa, boleh tengok dekat Bloomberg. Type je. Dan korang scroll bawah, korang akan nampak lah Asia ke, global ke, local, money market ke, equity. Dia ada detail. Detail dia. Dia ada contoh harga 52 minggu sebelum. Dia ada macam return. 1 year, 3 year. Lowest price Return dia setahun, 3 tahun, 5 tahun Semua ada detail. So install lah Bloomberg. Tiba. Berapa Bloomberg bayar awak tiba? Okay. Alright. So yang last sekali. So kebaikan yang kelima. Ni yang orang nak dengar ni. Modal rendah. Orang nak yang murah kan. Nak yang kalau boleh free kan. Modal rendah tu rendah mana? Modal rendah tak rendah juga sebenarnya kan. Sebab kalau saya nak start unit trust, saya cakap 5,000. Tapi kalau dalam minimum dia RM1,000. Sebab tu kita kata modal rendah. Yelah macam saya cakap tadi lah, nak beli saham Apple kan. Contoh harga hari ni pun RM1 barang murahnya Apple. 157 USD. So darab dengan duit Malaysia. Dah berapa? Itu baru nak beli satu lot tau. Baru nak beli satu unit. Kan? Tapi kalau beli unit trust kan, beli 1,000, semua dah ada saham Apple tadi pun. Kalau kita beli global fund, semua dah ada. Apple ada, Microsoft ada. Google, Microsoft. So bila dia naik, bila counter-counter ni naik, dia effect dekat fund. So kita pun dapat kenaikan sama, dapat profit sama. Itu je. So instead of point ke-5 ni kan, walaupun Don kata kita bagi 5 je lah kebaikan ni. Ni Sema 5 je lah, tak guna kita cakap banyak-banyak. Tak adalah. Tapi ada another kelebihan dia adalah kenapa nak kena invest dekat dalam unit trust. Unit trust ni dia
fund ni kan dia well managed oleh unit trust consultant. So unit trust ni dia dah dilatih kan. Kita pun ada training dan sebagainya kan. Ada kenanga direct, ada orang kata kita punya our own agency. So of course kita belajar juga pasal market. So tolonglah jangan buat kepala tahu sangat. Bila dah jadi klien, bila dah jadi klien janganlah bila konsultan kata okey masa ni sangat-sangat perlu untuk top up. Sebab apa? Fund dah jatuh tergolek negatif 30. Betul? Ada klien ni negatif 37. Dia punya negatif 37 tak tahulah masyarakat. So bila dia kata top up, kalau ada contoh buat pakai EPF kan, top up lah. There's no such thing tak nak top up. Negatif 37. Lepas tu cakap tak apa saya tunggu dia naik dulu. Lepas tu cakap awak ni belajar ilmu apa? Boleh cakap dekat saya ni belajar ilmu apa Lepas tu dah bagi link DCA pun tak nak faham. So rasa macam orang-orang macam ni kalau tak jadi klien saya pun tak apa sebab dia tak teachable kan. Daripada kita pening fikir nanti dia cakap kenapa? Contoh kan bila dia akan jadi masalah bila klien lain profit. Contohnya saya letak klien profit. Nanti kan saya punya klien-klien semua akan tanya, Mak saya punya dah berapa? Kenapa saya punya tak macam ni? Sedangkan orang lain dia follow strategi kan. Klien tu dia follow kita cakap okey follow kita punya ROI dia follow top up. Yang klien ni yang tak dapat profit dia marah kita tak dapat profit tapi dia tak nak follow. Lepas tu dia kata saya dapat mesej hari ni ada klien yang kata saya you are so unprofessional. Macam mana boleh rugi macam ni? You tak study market ke? Macam mana you boleh beli dengan harga RM1.2? Kita beli dekat dia, kebetulan dia dapat RM1.2. Tu dah rendah tau daripada RM60. Dia boleh marah kita kenapa dapat RM1.2, saya nak harga RM10. Dia kata macam tu. Macam manalah saya tahu fund pun nak jatuh RM10. Lepas tu dia kata takkan you tak study market pasal Ukraine dengan ni war macam. Saya pun tak tahu hari ni Putin nak announce pasal export import semua tu. Tak tahu pun sebab saya pun bukan kerabat Putin tu. Putin pun tak kenal. macam aduh pening lah dia. Sebab tu saya cakap teachable. Teachable ni siapa-siapa nak pakai term ni tolong pakai. Teachable ni dia boleh, kita boleh tegur dia, kita boleh ajar dia. Kan? Humble je bila belajar. So itulah selain daripada point 5 tu, satu lagi point adalah pengurusan dana tu diuruskan oleh profesional unit trust consultant. So tak payah nak buat pandai kalau nak masuk unit trust, buat pakai EPF sekalipun jangan buat sendiri. Orang kata better korang appoint unit trust consultant yang betul-betul ada knowledge yang mendalam dalam unit trust. Jangan cari, ini satu lagi tips jangan pernah invest dengan konsultan yang salah. Sebab nanti dia akan silap beli fund kan. 2, dia tak well manage pun. Kita punya profit ke, kita punya loss ke, dia biar je. Tahu-tahu 3 bulan, contoh kalau buat pakai EPF, setiap 3 bulan kan boleh reinvest. So setiap 3 bulan cik top up cik. Lagi 3 bulan top up cik. Sampai EPF kita dah habis dia sedut. Dah tak boleh invest dah. Betul kan? Benda tu berlaku sebab bila kita dah macam dalam industri lama, kita akan jumpa kes-kes klien dah invest dengan orang lain. Invest 13 tahun tak pernah lock profit. So nak sama tu on you lah. Okay. So tadi bonus point ialah korang jangan invest sendiri tapi cari korang punya consultant. So sekarang waktu COVID ni ramai sebenarnya jadi consultant. So consultant ni sebenarnya diorang ada lesson cute kan, CUTE. So diorang bukannya bukan orang-orang scammer. Apa? FIMM license, Federation Investment FIIM. FIMM. Yang CUTE tu bukan? Itu adalah exam, kena ambil exam. Okay. Itu kau pula. So orang ni memang ambil exam untuk dapat license yang authorized punya license lah, bukannya scammer tu tau. So korang kena cari orang yang betul. Dia bezanya kalau scammer ni selalunya dia akan bagi package lah. Package A, package B, package C. Hari ni korang letak, petang korang boleh dapat return lah. Tu mengarut lah tu. Lepas tu jangan pernah percaya kepada dividen setiap bulan.
Dan Ya. bulan dah kenapa? Bankrupt company. Bankrupt company. Saya tak pernah jumpa company bagi dividen, even fund sekalipun yang ada dividen setiap bulan 4%. Tak pernah jumpa tau. So klien datang ni bagi tahu, Emma, saya ingat cash saya tak jadi top up sebab saya nak buat investment, nak masuk investment yang dividen 4% sebulan. Saya tanya dia, investment dekat mana tu? Dia kata under koperasi. Serius lah cakap kat dia. Lepas tu cakap kat dia, CS, kalau macam tu, saya pun nak juga. Kan? Memang saya akan cakap selalu macam tu kat klien. I pun nak jugalah kalau macam ni 6%, 4% boleh bagi sebulan. Tengok-tengok dah keluar TV dah. Dan hari tu dah keluar bulletin utama dengan dah keluar Nightline. Individu berpangkat Datuk Seri terlibat dalam scam. Rupanya pelaburan tu tak wujud pun. Dia kata diinvest ke bank-bank. Besar tau dana dia. Berapa juta tau yang dia tipu dia orang. So bahaya. 4% sebulan, setahun tu 48% dividen. So benda, figure tu memang kita boleh tahu tak logik. Tapi ada orang nak cepat kaya. Rakyat Malaysia ada satu masalah. Ada satu masalah rakyat Malaysia ni. Dia tak sabar. Dia nak immediate results. Dan dia nak promise, dia nak orang promise. Macam klien saya pun, saya nak awak promise. Kalau awak boleh promise, saya akan masuk. Benda yang dia suruh kita promise yang kita pun tak tahu. Cuma kita boleh cakap, contoh dalam unit trust, kita ada benchmark, kita ada percentage. Contohnya kita boleh kata, dalam setahun kita boleh bagi dalam 10 hingga 15% setahun ataupun per annum. Tapi yang kita masuk ke per annum, bukannya setahun terus-terus dapat 15%. Dia mungkin jadi kita invest 3 tahun, dia bagi return sampai 46%. So bila korang divide, kan sama tak? Lebih tak? Dia macam tu. Sebab tu kena tengok dekat situ. 3 years berapa, 5 years, 5 tahun investing berapa punya return. Ni klien dia punya mindset. Saya nak tengok mana 15% tu. Dah setahun ni saya invest, mana 15%? Sedangkan kita kata bagi tempoh 3 tahun. Itu yang ramai tak faham sebenarnya. Yang tersilap faham. Again kalau nak invest dia ada dua cara. Satu boleh invest pakai cash, satu lagi pakai EPF. Dah saya rasa dah cukup panjang lebar dah ni. Ni bagi cakap preferred share. Yang tadi return tadi kot, preferred share. Tak sure. Banyak yang dah kena tangkap. iServe tu tak approve by bank negara. Kena ingat satu benda je. Benda yang tak di-approve by bank negara dengan Security Commission, dia tak dimonitor oleh bank negara dengan Security Commission, benda tu adalah sangat meragukan. Walaupun benda tu legal pun, tapi bila bank negara dengan SC dia tak approve benda tu, kan, kejap lagi senang-senang je kena beku duit. Betul? Tak tipu contoh benda tu legal. Tapi money laundering. Takut money laundering. SC dengan bank negara dia tak approve benda tu, and apa jadi duit yang korang invest tu dia akan beku kan. So tak dapat balik lah duit korang tu. So jadi kes Datuk Seri tadi bagi cakap preferred share. So sebelum nak invest boleh check dekat Security Commission website. So benda ni memang betul. Korang buka Security Commission, korang boleh tengok dia ada dia punya warning list. Tak ingat apa nama list tu Tapi korang boleh carilah. Kat yang dia dah ni lah under SC. Tadi ada pasal Bloomberg tadi bagi ada share. Bloomberg sekarang dah kena bayar. So korang boleh Bloomberg sekarang dah kena bayar. Tadi kena subscribe. So korang boleh explore investing.com. Investing ni pun okey juga untuk korang baca. Tapi yang Bloomberg kena bayar ni tak sure lah. Dah lama tak baca. Try uninstall balik. Lepas tu install balik. Sebab rasanya rasa boleh, cuma dia tak full version lah kalau tak bayar ni. Rasanya kena uninstall balik. Lepas tu kena install, lepas tu kena uninstall, lepas tu install balik. Kita tengok macam mana. Jadi masa dia setahun je dia bagi free. Macam tu. So dah
tempoh setahun dia bagi free tu, dia pun buat hal lah. Dia tunjuk harga je. Benda lain dia tak tunjuk. Cara nak hack Bloomberg. Macam mana nak? Alright. So kita dah habis 5 point. Okay, kita akan bagi masa sikit untuk Q&A. So kita ada lagi audience dalam ni. Kita ada pendengar setia. Kita punya fan Miss Emma, Izzak, Aziz. Hi fan. Dan ada lagi Farah, Aisyah yang masih muda-muda ni. Balkis dengan Atirah yang baru masuk. So kalau korang ada soalan tentang unit trust ataupun point yang sebelum tadi, boleh tanya sebelum kita nak end. Sebab live hari ni dah dekat sejam setengah. Paling lama untuk tahun ni. Kalau macam Tapi banyak insight tau. So nanti kalau yang siapa yang baru masuk tu, tengok replay dekat saya punya profile. Okay. So kalau korang ada soalan, type je kat komen ni. Ataupun dekat question icon tu. So kita akan pop up. Kita bagi dalam maybe 1 minit kot untuk korang. Maybe ni korang karang soalan ke. kot nak tanya pasal fee ke, nak tanya apa sebab saya represent Kenanga. Kot nak tanya apa kelebihan Kenanga ke. Ni Kenanga investor berhad tau. Bukan Kenanga yang wholesale tau. Okay, saya rasa ramai yang tak tahu. Tadi saya ada sebut tak pasal Kenanga ni adalah subsidiary kepada Kenanga Investment Bank. Ada tak? Tak ada. Tak mention. Kenanga Group Company unit trust ni banyak sementara tunggu soalan kan. So kita tak naklah pisang ni dah ni. Baik kita isi dengan masa lapang dengan ilmu. So bila bercakap pasal unit trust company, antara unit trust company dalam Malaysia, tadi kita kata pasal 37, lebih daripada 37 buah kan. Contohnya macam public bank. Public bank dia punya subsidiary dia public mutual. CIMB Bank. CIMB Bank dia dulu CWA. Sekarang dia dah tukar principal. Tukar dah. Tahun 1990 apa pun dah tukar juga. Dah banyak kali dah sebenarnya principal tukar. Lepas tu dia rebranding lah. Dulu warna dia warna merah. Sekarang warna biru. So macam Kenanga Investment Berhad, Investment Bank Berhad, sekarang dah jadi, sekarang subsidiary dia adalah Kenanga Investors Berhad. Dan kenapa orang baru tahu Kenanga ni? Kalau nak tahu kenapa orang baru tahu Kenanga. Kenanga ni memang sangat established kan. Dia punya founder Tengku Zaviah adalah seorang broker. Memang broker yang paling yang antara yang legend lah dekat dalam Malaysia ni. Dia adalah broker perempuan pertama dalam Malaysia. So dia buka bank. So Tengku Zaviah ni sebelum ni Kenanga Investment Bank, dia tak pernah open to public untuk invest dekat dalam unit trust. Kalau nak tahulah. Sebelum ni kita buka untuk corporate saja. Dia tak pernah open untuk public. Tetapi pada tahun 2013, diorang decide untuk open to public. Sebab itulah orang baru kenal Kenanga. Ramai yang baru tahu Kenanga. Itu pun walaupun 2013 kan. Tapi Kenanga punya fund quite ni perform sampai kan banyak dapat award. And kalau tengok fund punya ranking, memang kita antara top. Ada pernah juga masuk dekat majalah Labo. Orang boleh search ada majalah Labo ada juga. Saya join Kenanga 2018. Kira baru juga kan. Kalau dia baru dia buka public 2013, saya masuk 2018. Awal juga kan. Baru pun. Okay. So kita ada soalan daripada Farah. Macam mana nak pilih konsultan yang bagus? Kriteria dia. Ini soalan yang menguji ni. Kriteria dia macam mana tu? Yelah saya. Senang jumpa dia. Nak cari konsultan yang bagus, masa kita jumpa dia ataupun masa dia explain, kita make sure dia ada strategi dalam investment. Dia ada strategi. Okay, contoh kita tanya, ni saya invest ni, saya invest contoh dalam 3 tahun kan. So macam mana awak manage portfolio saya? Saya nak tahu macam mana portfolio saya di manage, diuruskan. So kalau dia kata macam ni je, okay, setiap 3 bulan top up je. 3 bulan tu top up, 3 bulan top up. Itu je yang dia boleh cakap. Lepas tu dia kata pasal return saja and dia tunjuk pasal fund fact sheet je kan.
baik tak payahlah. Baik tak payahlah invest macam tu. Sebab nak invest, nak jadi konsultan kena ada strategi. Bila ada untung apa patut buat? Sebab ramai yang hari ni yang saya jumpa jadi konsultan, dia tanam duit klien dalam tu. Faham tak tanam macam mana? Contoh duit EPF. Contoh klien start invest umur dia 40. Klien tu dah umur 53, tak pernah merasa profit. Dia tak buat apa-apa. Dia just ambil duit klien, top up saja. Letak dekat fund ni, fund tu, fund ni. Sebenarnya ada strategi. Fund, dia tak boleh top up bila dia positif. Satu, tips dia. Fund positif, jangan sesekali pergi top up. Sebab korang akan depreciate dia punya value. Dah beli harga RM1. Contoh kan, dah beli harga RM1. Fund tu tiba-tiba naik RM1.50. Lepas tu pergi beli fund sama pula. Kenapa? Masuk akaun sama pula tu. Kalau nak kena buka akaun baru. So apa jadi? Kan? Contoh kau masuk RM10,000. So dia dah jadi down, dollar cost down dia dah jadi apa tahu tak? Dia dah jadi contoh harga dia RM1.3. Dah jadi RM1.3. Lepas tu nanti dia rebound naik RM1.50, kau dapat deposit sen. Leder dan kau beli tadi RM1 tu kan? So baik tak payah buat apa-apa. And thing is bila fund negatif, top up. Bila dia negatif baru top up. So kalau konsultan tak ada strategi macam tu, tak payah. And bila top up ataupun nak switching, dia nak letak ke mana duit tu? Dia kena ada strategi. Dia nak letak ke mana? Sebab bila invest ni dia ada tier. Dia ada bond, money market, dia ada equity, dia ada balance. So kalau dia tak tahu nak switching, switch out. So baik, lupakanlah nak hire dia as a consultant. Tak kisahlah dia tu kawan kita ke, kan? Tak kisahlah dia tu kawan kita ke, adik ke. Tapi kalau dah invest dengan adik pun hancur. Kan tak payah kan? Sebab ramai sekarang ni, saya dengar, dulu konsultan saya tu sebenarnya kawan satu office. Saya buat ni sebab tu lah, satu office kan, dia ajak saya invest, dia jadi konsultan. Yang bayangkan kerja Petronas, lepas tu buat part time, buat jadi unit trust investment, unit trust ni konsultan. Satu apa pun tak faham sangat. Yelah tahu ambil lesen and then tahu onboard klien member je dia panggil. Member satu office je, so invest. Last dia tak manage pun. So kesian lah orang jadi macam tu. Atas dasar kawan-kawan macam tu lah. Kebanyakan kita dengar kawan-kawan ni punya cerita. Kalau yang rajin tengok saya punya story, memang ada saya up satu story tu. Few days ago ada seorang klien ni, saya dah pernah approach dia. Kita orang pernah buat Zoom call. Saya punyalah pulun tau buat presentation kan. Lepas tu dia pun dah faham, dia pun kata okay bagi saya fikir dulu MI. Lepas tu dia buat senyap je, dia blue tick kan saya. Sampai hati dia. Tahu-tahu dia pun cakap, sorry saya dah invest dengan kawan saya. Tiba-tiba tahun ni contact, kata apa tahu tak? Emma, saya nak Emma uruskan dana saya balik boleh tak? Saya nak Emma tukar daripada akaun bawah dia pada bawah Emma. Terus saya tanya, kenapa? Dia cakap saya tak happy sebab dia dah senyap. Saya invest dengan dia dulu sebab saya percaya sebab dia kawan saya satu office. So sekarang dia dah senyap. Terus saya cakap kat dia, saya boleh tolong jual je. Nak tolong manage, nak tolong transfer ke akaun saya, sorry lah orang dah buat macam tu kan. So saya pun macam tak manage and saya macam buat senyap je kat dia. Sebab pada saya macam saya nak tolong jual tu pun dah mujur dah. Nak tolong jual sebab dia dah profit. Tapi saya tak tahulah sekarang market dah hancur, dia profit lagi ke tak. Sebab masa harga RM1.3 itu dia profit lagi. Sekarang RM1.10 saya tak tahulah dah jadi apa. Dia buat cash tapi tak banyak lah, dalam RM13,000 je. Tapi duit juga. Okay, so soalan apa lagi? Harap menjawab soalan. Harap menjawab Farah. So, tadi dah soalan dah. Ni Chris UN, dia cakap support. Dan kita lagi Chris dia kata support. Okay. Dan ada yang baru masuk. Tapi yang baru masuk ni kita dah penghujung live. So dah tadi Q&A dekat komen ni pun. Tepuk sikit yang baru masuk tu. Izm dengan donat bulat. Tak tahu nama dia donat. Ujung-ujung ada donat pula kan. Okay. So kita dah tarik Q&A dah. So mungkin kat dalam audience ni mungkin nak belajar lagi tentang unit trust ataupun nak jadi tim Miss Emma ke ataupun nak jadi
klien ke, so macam mana diorang nak reach Miss Emma? Dekat IG ke, FB ke? Ramai je yang DM saya dekat IG tu, katanya saya nak belajar pasal unit trust. Lepas tu bila tanya, awak ni nak invest ke nak jadi unit trust consultant? Dia pun tak tahu nak jadi invest ke nak jadi unit trust consultant. Lepas tu dia cakap, saya nak jadi klien tapi nak belajar tentang unit trust. Sejujurnya kita tak ajar klien detail tau. Kita cuma bagi klien punya surface je. Sebab kalau dah ajar detail sangat kat klien, nanti dia payah bila dia rasa dia dah pandai sangat. Tak lagi dia manage dia punya fund, dia pergi switching sendiri. Betul, ini terjadi tau. Klien saya ajar dia pasal risk semua tu. Last apa dia buat, dia pergi switching sendiri tau tak. Dia tak tanya kita punya pandangan dulu pun. Padahal kita tahu fund boleh naik lagi. Tiba-tiba dia dah switching terus. So bila nak jadi klien, kita akan explain dekat dia apa risk yang dia bakal hadap, and dia punya return dapat berapa lama dia kena invest, apa strategi kita. Tu je. Yang lain-lain tu tak payah tahu sangat banyak-banyak benda pun. Kalau dia nak tahu, carilah, bagi je lah link kat dia. Bukannya kita nak mengajar dia setiap hari. Contohnya setiap Khamis malam Jumaat nak buat kelas dengan dia. Lepas tu nak buat kelas setiap Isnin malam Selasa. Nak buat kelas dengan klien. There's no such thing lah. Sebab macam ada orang request dekat saya dekat IG hari tu. Nak suruh saya buat kelas tapi nak jadi klien. Macam saya akan buat kelas untuk konsultan saya je. So kena tahulah apa beza konsultan dengan klien. So kalau nak jadi konsultan ke, nak jadi klien ke, kena ada link dekat IG tu kan. So boleh klik link dekat IG tu. Korang boleh je. Kalau nak jadi profile Emma. Kalau nak jadi konsultan pun sebenarnya saya memilih Don, kalau nak tahu. Saya ni memang memilih orang tau. Nak jadi konsultan sebab saya tak nak, sebab kita nak lahirkan unit trust konsultan yang berkualiti kan. So saya ada letak requirement ni, contoh minimum kalau boleh diploma kan. So and then saya nak tengok orang tu punya effort. Dia memang betul-betul hunger for knowledge ke kan. And then saya nak orang yang teachable. Sebab bila kita mengajar, contohnya kan kita mengajar macam mana orang yang lagi pandai daripada kita. Dia mungkin pandai in certain area kan. Tapi bila kita mengajar agak susah lah. Kalau orang tu macam tak nak terima ataupun dia tahu dia nak, orang kata Ikut. nak pangkah je kan. Sebab dia ada ego dia. Dia rasa aku lagi pandai. So kita tak nak konsultan yang macam tu. Kalau boleh yang betul-betul teachable and memang berkualiti, yang betul-betul nak buat. And jangan pula bila dah dapat lesen, lepas tu biar je lesen setahun tak buat apa-apa pun. Dah ada lesen unit trust, gunalah betul-betul. Contoh kan, dengan unit trust ni, saya cakap terus terang boleh transform hidup. Kan? Contoh jadi unit trust consultant. Agak-agak gaji saya pernah cecah berapa? Soalan sensitif tu. Soalan sensitif kan? So kalau setakat nak 5 angka tu sangat mudah sebenarnya. Kalau korang punya effort macam ni punya effort. Yelah kita kan bekerja kan, kita kerja 5 tahun nak dapat increment pun setahun dalam 100 macam tu lah mungkin kan. Tengok kita punya level juga. And then tengok company kita masuk kan, dia ada increment ke tak. Tapi bila buat unit trust ni, gaji sebulan, dah jadi konsultan sebulan sampai 6 bulan kan. Korang dah boleh, ada yang dah boleh buat sampai 5 angka tau. Dah boleh gain income sampai 5 angka. Lepas tu kita ada passive dekat kita punya trailer, commission. Sebab itulah jadi unit trust ni memang best, selain daripada dia punya commission yang tinggi. Kalau korang rajin memang best, lagi best lah. Lepas tu lagi besar klien punya profit, lagi besar lah commission kita. So tugas kita gemukkan akaun klien supaya akaun kita pun gemuk juga. Kalau korang bagi losses dekat klien, korang pun tak adalah ni mana kan, korang pun rugilah. So gila kau nak jadi unit trust consultant ke, nak jadi klien pun, ataupun nak tanya lebih detail boleh je PM tepi. Okay. So korang tekan dia kat atas tu, dekat profile Miss Emma tu, korang ada kot jenis button follow kot. Korang follow je. So rajin-rajin lah baca story Miss Emma.
Okay. Tu ada kata-kata akhir sebelum kita end. Kata-kata akhir. Don punya ayat dia tadi. Kata-kata akhir. Kata penutup. So untuk wrap up malam ni. Untuk Rempak. Yeah. So untuk wrap up malam ni, apa yang boleh cakap, invest lah bermula daripada sekarang. Ada duit, contoh ada orang dia ambil air sina, dia pergi beli telefon, tu tak bijak. Okay, ada orang dia ambil air sina beli barang motor apa. So better korang allocate siap-siap. Nak invest, ada tabung untuk invest. Okay, supaya masa akan datang, sebab kita tak tahu berapa lama kita hidup. Kalau kita pakai APF sekalipun kan, APF kita kan, contoh APF umur kita 30-an baru ada 100,000 kan. So macam mana cara kita nak gemukkan simpanan APF kita? Dengan cara kita invest unit trust. Dapat 30%, 40%, memang korang memang best lah daripada kita letak dekat APF dapat 6%. Memanglah itu pun baru tahun ni dia start tinggi. Tak payahlah nak compare sebab ramai orang compare sekarang ni unit trust dengan loss. Tengah macam ni orang compare dengan baik masuk EPF balik. Tanya EPF pernah bagi 30% ke? Tak pernah kan? Tapi itu sebab EPF bagi kita diversify. EPF sebenarnya yang buat rules yang allow kita untuk invest duit certain amount of account satu untuk di-invest di unit trust saja. Tak bagi kita masuk duit tu dalam stok Dia bagi invest kat unit trust saja. Itulah reason dia sebab kenapa EPF bagi. Kalau EPF tak nak kita gemukkan akaun persaraan. The reason is memang untuk bagi gemukkan persaraan, wang persaraan and fund yang kita masuk katakan kan. Itu semua dah dimonitor oleh EPF. Kalau fund tu tak perform dalam tempoh berapa lama, EPF terus suspend. So fund tu dah tak boleh beli dah. So jangan risau. Memang benda ni memang orang kata dikawal selia dan dikawal oleh bank negara, oleh AC, oleh EPF sendiri kalau invest pakai EPF. So kalau di cash hari ni bermulalah sedikit walaupun kata yelah walaupun kita macam terpaksa ikat perut sikit pun tak apalah. Tak adalah ikat perut. Macam contoh nak beli handbag. Lupakanlah dulu nak beli handbag lagi pun asyik kejap-kejap PKP balik kes besar, kes tinggi kan. Lepas tu handbag pun kau nak beli Chanel terus lah. Lagi untung. 20,000 hari ni 10 tahun akan datang 40,000. Betul. Beli handbag Chanel adalah satu investment. Sebab harga dia lagi mahal sebenarnya. Dia certain produk dia. Contoh kalau tengok orang kaya, unit trust consultant pun beli handbag. Kan kadang-kadang dia beli memang untuk berlawa tapi orang tak tahu sebenarnya beg tu ada nilai tau. Berbanding dengan handbag yang kita beli yang dekat Soho harga RM100, RM200 tu. Kalau Calorino tu cakap siap-siap beli Calorino 400 pun lagi 5 tahun Calorino tu dah hancur dah. Tapi kalau beli handbag Chanel tu lagi 10 tahun harga dia lagi up. And then invest now, apa yang saya nak cakap, invest now for a better tomorrow. Okay. So point dia kena invest. Okay. So rasanya tu saja kita punya perkongsian malam ni. So kalau nak lebih, korang follow je Miss Emma. Kalau follow saya tak ada unit trust punya lesen. So saya ni jadi scammer kan. Okay, so untuk saya punya wrap up, terima kasih untuk semua audience malam ni, especially kita punya speaker Miss Emma. Dan saya nak recap balik apa itu Semak Santai Don. So Semak Santai Don ni adalah IG live yang saya buat setiap Rabu 10 malam. Dan tahun ni adalah tahun kedua saya buat. So setiap minggu adalah speaker yang berbeza lah. So saya punya tajuk tu ada tentang business, tentang financial, self development. So kalau nak tahu apa next topik tu setiap minggu tu boleh follow saja profile saya ni. Dan untuk replay yang tahun lepas punya tajuk ataupun yang hari ni punya tajuk, boleh je tengok dekat IGTV profile saya. Semua ada. Dan saya akan upload juga dekat YouTube juga. So YouTube tu lambat sikit lah. Tu saja daripada saya dan juga Miss Emma. Terima kasih lagi sekali. Selamat malam. Take care. Stay safe. Okay. Don. Thank you semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.